Kata saya mabuk, saya minum, saya bukan orang Islam. Jadi apabila minuman keras ini dihidangkan secara terbuka dalam acara rasmi kerajaan. Jadi kau letak jawatan lah. Letak jawatan. Kalau Perdana Menteri hantar surat pecat. Ini bukan kerajaan Pasola. Ini bukan kerajaan Kanoha. Ini kerajaan Malaysia yang ada undang-undangnya. Tradisi menghidangkan arak dalam majlis jamuan. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Sebuah pertemuan resmi negara di Malaysia baru-baru ini mendadak jadi sorotan. Bukan karena keputusan besar atau kerjasama strategis, tapi karena hal yang cukup sensitif. Di meja jamuan acara resmi tersebut terlihat sajian arak. Padahal, seperti yang kita tahu, Malaysia dikenal sebagai negara yang memiliki aturan dan nilai Islam yang kuat. Bahkan, sebagian hukum negaranya berlandaskan prinsip syariah. Kejadian ini langsung memicu reaksi keras dari masyarakat. Foto dan video jamuan tersebut cepat menyebar di media sosial. Dan netizen pun rami-rami melayangkan kritik. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin dalam acara resmi kenegaraan yang dibiayai dan mewakili wajah negara, justru disuguhi minuman beralkohol? Bagi sebagian masyarakat, ini dianggap tidak sensitif terhadap identitas dan nilai mayoritas rakyat Malaysia. Di tengah derasnya kritik, seorang menteri Malaysia akhirnya angkat bicara. Ia beralasan bahwa dirinya bukan beragama Islam, sehingga menurutnya tidak ada larangan untuk mengonsumsi arak. Pernyataan ini justru menambah panas situasi. Publik menilai alasan tersebut kurang tepat, karena yang dipermasalahkan bukan soal pribadi, melainkan konteks acara resmi negara yang seharusnya menjunjung nilai dan aturan bersama. Tak hanya masyarakat, sejumlah tokoh nasional dan figur publik juga ikut mengkritik. Mereka menegaskan bahwa jabatan negara membawa tanggung jawab moral dan etika dalam acara resmi seharusnya dijaga, terlepas dari latar belakang agama individu. Menurut mereka, toleransi bukan berarti mengabaikan sensitivitas mayoritas. Kata saya mabuk, saya minum, saya bukan orang Islam. Saya minum apa salah? Saya pergi itu pelangai sana, dia orang ajak sama saya Telong Festival. Saya minum, saya main-main sama budak macam orang gila sikit. Apa salahnya? Kebudayaan Cina, tidak ada masalah. Janganlah cerita bukan-bukan. Kalau you are hebat, nak bagi perkhidmatan kepada rakyat, buat semikian boleh. Tapi jangan bagi komen-komen lain bangsa. Pertanyaan Menteri, Masti Tanah, sila duduk. Masa sudah 10.45 minit. Bukan kali pertama dia buat. Ini adalah kali kedua. Kali pertama pada 2003 dengan 2004. Sejak bila boleh dihidangkan arak dalam program rasmi kerajaan? 近日，全球旅游交流会晚宴因供应酒饮而引发争议。一党和乌青团甚至要求开除旅游艺术及文化部长张庆信，但多方面也出面力挺张庆信，呼吁理性看待。 Global Travel Meet makan malam itu adalah di bawah anjuran dan melalui Tourism Malaysia dinyatakan sendiri. Tapi hari ini posting tersebut telah pun padam, tetapi saya sempatlah screenshot. Jadi apabila minuman keras ini dihidangkan secara terbuka dalam acara rasmi kerajaan, ia bukan sekadar dipersoalkan tentang soal kecuaian protokol, tapi ini adalah maruah soal negara. Dan Malaysia bukan sahaja negara yang majoritinya Islam. Islam adalah agama rasmi persekutuan seperti mana yang termaktub di bawah perkara 3 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, dan tindakan sebegini memberi syarat bahawa kerajaan tidak peka terhadap asas perlembagaan dan nilai Islam yang menjadi tunjang identiti negara. Lebih mengecewakan lagi bahawa ianya berlaku di bawah kerajaan Madani, sebuah kerajaan yang kononnya menjulang nilai adab, akhlak dan juga kesopanan. Tetapi apa yang berlaku jelas bercanggah dengan semangat Madani itu sendiri. Apakah ini wajah sebenar Malaysia Madani yang mahu kita tonjolkan kepada dunia? Dan bila kita cek balik, rupanya majlis ni adalah gala di mana yang dianjurkan oleh Tourism Malaysia yang dinamakan Global Travel Meet, yang mana penganjur utamanya adalah ni, Tourism Malaysia. Maksudnya kerajaan Malaysia menggunakan duit rakyat Malaysia dan mengikut peraturan. Ni peraturannya, kita tak boleh hidangkan mana-mana arak pun dalam majlis rasmi Malaysia. Tapi kalau ada gambar ni ada orang bawa arak, dan juga kita cek balik, ada juga yang disahkan oleh third party ni yang mengatakan rupanya free
free flow wine, beer. Saya nak beritahu, saya nak tanya kepada Menteri, Menteri tolong jawab ni, sejak bila majlis rasmi kerajaan boleh dibenarkan untuk bawa arak siap free flow lagi tu? Kalau majlis kamu nak tunggang terbalik, nak berbuih mulut, pergi jahanam lah. Dia kalau sekali dua mungkin boleh lah kita anggap khilaf tak sengaja salah ke. Tapi kalau banyak kali sangat, dia dah jadi beban yang terpaksa kerajaan tanggung. Jadi kau letak jawatan. Kalau Perdana Menteri hantar surat pecat, nanti tak cantik pula kan. Kau letak jawatan elok-elok. Esok buat surat kepada Perdana Menteri, kepada yang berhormat Perdana Menteri, saya YBT Ong Kim Seng, Menteri Motek, Menteri Pelancongan, negara ini saya menghantar surat perletakan jawatan saya serta-merta. Patut tak alkohol dihidang dalam majlis kerajaan? What do you think? Saya rasa jawapan saya mutlak lah, memang tak patut. Tak patut. Dan walaupun dia kata ini adalah pembabitan daripada pihak swasta, tapi 2 poin. Satu, ada screenshot kononnya jemputan lah yang dikeluarkan Kementerian Pelancongan sendiri, yang dalam email tu ataupun dalam surat tu basically dia kata ni adalah anjuran event kementerian lah. Nombor 2 ialah put the technicalities aside. Kalau ada logo kerajaan ataupun logo kementerian tu, saya anggap sebagai program rasmi lah. Dan Menteri Pelancongan kita Datuk Seri Tong ni memang saya anggap sebagai salah seorang yang liability lah kepada kerajaan Madani sekarang ni. Sebab dalam kita mendekati kepada tahun melawat Malaysia, dia saya rasa bukan seorang yang terbaik untuk mempromosi Malaysia. Ada banyak fumble ataupun ketidaksensitivitian oleh Menteri Pelancongan ni. Dia macam tak kisah. Datuk Seri Tong ni dah banyak sangat benda yang dia buat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming menggesa semua pihak supaya tidak membesarkan isu hidangan arak pada majlis makan malam sempena Global Travel Meet 2025 baru-baru ini. Ini melibatkan majlis kerajaan. Tak kira siapa anjurkah, tak kira badan swasta kah, NGO kah, tetapi bila berada dalam majlis kerajaan, tak boleh sama sekali menghidangkan minuman keras atau arak. Sebab kerajaan ini bukan kerajaan Pasola, ini bukan kerajaan Kaloha, ini kerajaan Malaysia yang ada undang-undang dia. Bak kata Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim PMA, Malaysia sebuah negara hukum. Oleh itu, kena patuh akan undang-undang yang telah diadakan. Kena patuh akan setiap peraturan yang diadakan berkaitan untuk mengadakan majlis kerajaan. Kalau tak boleh ikut, letak jawatan. Pada satu ketika tahun 1994, tradisi menghidangkan arak dalam Majlis Jamuan Negara State Banquet dihentikan. Jamuan negara ialah jamuan paling tinggi yang dianjurkan atas nama ketua negara, iaitu Agong sebagai hos atau paling kurang ialah ketua kerajaan, yakni Perdana Menteri sebagai hos bersempena dengan peristiwa penting di dalam negara. Tradisi menghidangkan arak dalam Majlis Jamuan Negara ini tidak pernah ditinggalkan semenjak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ia adalah warisan budaya penjajah British. Satu ketika pada penghujung tahun 1974, jemputan untuk majlis jemputan negara sudah dikeluarkan. Pada masa itu, PAS telah berada dalam kerajaan BN. Hingga kini, peristiwa ini masih jadi bahan perdebatan. Ada yang membela atas nama kebebasan individu, tapi tak sedikit pula yang menuntut standar etika yang lebih tegas dalam acara kenegaraan. Satu hal yang jelas, kejadian ini menjadi pengingat bahwa simbol dan sikap pejabat publik selalu punya dampak besar di mata masyarakat. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah berkunjung di Rizka Yuni. Sampai ketemu di video selanjutnya.